Inilah kenyataan media mengenai permohonan semakan kehakiman Jill Island lawan Menteri Dalam Negeri. Saya nak sebut peringkat pertama, pendirian KDN adalah memperakui, menghormati dan menerima pakai ketetapan enakmen negeri-negeri dan titah yang di-Pertuan Agong, khususnya pada 7 Februari 2023 yang menzahirkan agar dikekalkan dasar sedia ada yang sedang berkuat kuasa berhubung isu penggunaan kalimah Allah. Isu dia, ya. Maknanya KDN, kami hormat, kami akur, kami perakui, kami terima pakai dan kami jadikan panduan dalam proses KDN untuk membuat keputusan. Ya. Baik. Kami juga sandarkan pendirian kami ini kepada titah yang di-Pertuan Agong pada 7 Februari 2023. Baik. Adalah ditegaskan bahawa KDN, kami komited dalam urusan mempertahan dan melindungi kepentingan Islam, orang Melayu dan institusi raja di Malaysia, khususnya dalam isu penggunaan kalimah Allah selaras dengan perkara 11.1 dan perkara 11.4 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan setiap individu berhak menganuti dan mengamalkan kebebasan beragama. Namun, tetap tertakluk kepada undang-undang persekutuan atau undang-undang negeri yang boleh mengawal atau menyekat pengembangan doktrin atau kepercayaan agama lain dalam kalangan orang Islam. Untuk makluman, keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah dibuat dengan menggunakan pendekatan perundangan sivil dan pentadbiran, ya, administratif, iaitu isu berkaitan rampasan bahan penerbitan pada ketika itu. Ini bukan berlaku sekarang, ini berlaku dulu. Okey, ya. Keputusan Mahkamah Tinggi telah dibuat dengan menggunakan perundangan sivil dan menggunakan pendekatan administratif pentadbiran. Isunya apa? Isu berkaitan rampasan bahan penerbitan dan bukan dari sudut teologi ataupun apa juga yang melibatkan penggunaan kalimah Allah. Dalam kes Mahkamah Persekutuan memutuskan kes Jill Island lawan Kerajaan Persekutuan itu, ianya adalah menggunakan perundangan sivil. Keputusan itu adalah to address isu administratif. Isu apa? Isu custom rampas bahan penerbitan. Okay, isu dari situ. Jadi keputusan Mahkamah Tinggi adalah keputusan merujuk kepada persoalan administratif. Oleh kerana pendekatan Mahkamah Tinggi ini adalah berasaskan undang-undang sivil, maka keputusan itu bukanlah keputusan bersifat teologi ataupun apa juga yang melibatkan penggunaan kalimah Allah. Ini kerana fungsi mahkamah itu sendiri tidak bersesuaian untuk memutuskan hal ehwal berkaitan agama secara spesifik. Okey, ya. Saya telah meneliti judgement oleh Hakim Mahkamah Tinggi, Hakim Norby. Dalam penghakiman Mahkamah Tinggi pada 10 Mac, jelas Hakim membuat keputusan 90 muka surat itu, dia sebut keputusan yang dia buat adalah berdasarkan pendekatan secara pentadbiran. Dan keputusan dia buat tidak menyentuh mengenai penggunaan kalimah Allah. Dan ianya didapati konsisten dengan keputusan Mahkamah Persekutuan terhadap kes titular Roman Catholic Archbishop Kuala Lumpur pada tahun 2014. Ya. Bersangkutan dengan hal ini, keputusan kerajaan untuk tidak meneruskan rayuan adalah dibuat mengikut case by case. Jadi keputusan ini hanya kes Jill Island. Dia tak menjejaskan kalau ada kes lain yang dalam tindakan mahkamah. Ini saja, kes ini saja. Saya tekankan, Mahkamah Tinggi ataupun Mahkamah Persekutuan dalam membuat keputusan mereka sebut mereka membuat keputusan berasaskan kepada isu administratif. Dalam kes Jill Island, isu administratif adalah bahan penerbitan yang mengandungi perkataan-perkataan itu telah dirampas oleh pihak kastam. Jill Island cabar kes itu dan mahkamah membuat keputusan berasaskan kepada tindakan rampasan itu. Dan Jill Island menang. Jadi rayuan yang ditarik itu adalah ke atas keputusan seperti itu. Dia bukan soal
keputusan mahkamah soal perkara teologi. Tak ada dalam judgement itu. Ya, baik. Sewaktu proses permohonan rayuan sedang berjalan, KDN juga memperhalusi dengan teliti keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 10 Mac yang mendapati, ini asas judgement dia. Hakim yang memutuskan itu, ini asas dia. Hakim mendapati terdapat percanggahan antara keputusan yang dibuat oleh Jemaah Menteri pada 19 Mei 1986 dengan arahan pentadbiran yang dikeluarkan oleh KDN pada 5 Disember 1986. Ada percanggahan keputusan Jemaah Menteri dengan arahan pentadbiran oleh KDN. Arahan pentadbiran itu berasas kepada Akta Percetakan, Akta Penerbitan dan Mesin Cetak 1984. Keputusan Jemaah Menteri satu, arahan pentadbiran satu. Arahan pentadbiran itulah digunapakai oleh badan penguatkuasa, ya, bersandarkan kepada Akta Penerbitan dan Mesin Cetak. Penghakiman oleh Hakim Mahkamah Tinggi mengatakan bahawa asas yang dia memenangkan jil adalah kerana ada percanggahan di antara keputusan Jemaah Menteri dengan arahan pentadbiran. Bermaksud isu administratif. Dia bukannya soal teologi, kebenaran penggunaan kalimah Allah. Itu bukannya asas keputusan mahkamah. Oleh demikian, belajar daripada situ, mulai keputusan itu, KDN sekarang tak boleh lagi guna arahan pentadbiran yang bertarikh 5 Disember 1986. Sebab hakim dah buat keputusan. Tak boleh lagi. Maknanya KDN dalam nak melaksanakan Akta Penerbitan Mesin Cetak melalui badan penguatkuasa kami, sekarang kalau kami guna arahan pentadbiran itu, dah tak boleh lagi. Sebab mahkamah dah buat keputusan. Jadi, bertindak atas ini, KDN sekarang mengambil langkah untuk kaji dan mengemaskini satu arahan pentadbiran yang lebih menyeluruh bagi menangani isu penggunaan kalimah Allah, Baitullah, solat dan Kaabah, agar selari dengan kepentingan dan maslahah masyarakat berbilang kaum dan agama di Malaysia, serta menyelia dan mengawal dengan lebih berkesan bahan-bahan penerbitan yang menyalahi peruntukan perundangan yang berkuat kuasa. Okey, mahkamah buat keputusan, adanya pertembungan, percanggahan. Jadi KDN mesti respon dengan arahan pentadbiran yang lebih menyeluruh sesuai dengan kepentingan dan maslahah masyarakat bilang kaum. KDN, tugas hakiki kami adalah aspek ketenteraman awam, menjaga ketenteraman awam selaras dengan perkara 11.5 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan kebebasan beragama tetapi tidak membenarkan perbuatan yang berlawanan dengan mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan ketenteraman awam, kesihatan awam atau moral. Saya nak ambil kesempatan ini menyatakan komitmen terhadap pencegahan penyebaran unsur-unsur yang memudaratkan ketenteraman awam melalui tindakan penyeliaan dan kawalan terhadap bahan penerbitan yang memudaratkan atau mungkin memudaratkan ketenteraman awam secara berterusan selaras dengan peruntukan di bawah Akta Mesin Cetak yang saya sebut tadi 2012 serta perkara 11 perlembagaan. Sekali lagi saya tegaskan, perkara 11.1 dan perkara 11.4 perlembagaan memperuntukkan setiap individu berhak menganuti dan mengamalkan agama namun masih tertakluk pada Undang-Undang Persekutuan dan Negeri yang boleh mengawal atau menyekat pengembangan doktrin atau kepercayaan agama lain dalam kalangan umat Islam. So, itu kenyataan media saya.